Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Fadhil Ustaz selaku pengacara majlis, yang dikasihi Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau dan bandar. Seterusnya tuan-tuan guru yang saya hormati, begitu juga ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, para bakal penghuni syurga, yang kita doakan mudah-mudahan berkumpulnya kita di rumah Allah pada malam ini mengundang keberkatan dalam hidup kita dan juga mengurniakan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Didatangkan kepada kita kesenangan dalam kehidupan, diberikan kita kelapangan daripada sebarang kerumitan, diberikan kita peluang untuk memperolehi banyak kebaikan. Awak tak amin pun. La ilaha illallah, jenuh aku baca doa. Baca doa ni bukan dalam bahasa Arab saja, Melayu pun boleh. Cengih awal kadang-kadang tu kita terlupa. Doa ni adalah salah satu kelebihan kita sebagai Muslim yang tak dapat daripada penganut agama lain. Sebab tu bila orang doa, kita ni tahulah, kita ni jenis malas nak berdoa. Kita harap Tok Imam lah. Tu pun kalau Tok Imam baca, kita pun tak tahu apa. Amin pun kadang-kadang tak amin pun. Sebab duk tengok handphone. Tambah-tambah pula angkat kat tangan. Time tu lah baru nak tengok kuku. Baru makan ayam goreng kunyit, kuning kuku. Masa tu baru nak tengok kuku panjang, kuku pendek. Kan? Jadinya saya nak anjurkan untuk kita ni, orang Islam, kadang-kadang kita terlepas pandang benda ni nampak kecil je, kan? Sebab benda kecil ni yang kadang-kadang kita rugi. Sebab bila kita kumpulkan yang sedikit inilah yang akan menyempurnakan yang banyak. Sedangkan doa ni benda yang Nabi SAW sendiri galakkan kita buat. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, kan? Allah sebut apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Itu kata Allah, supaya kita yang berdoa bersungguh-sungguh Allah akan makbul. Tapi manusia nampak gaya bila orang doa tu, kata kita satu, kita ni malas doa. Bila orang tolong doa untuk kita tak mau amin pun. Moga contoh macam inilah, ada orang jumpa kita kan, lama tak jumpa ni, Assalamualaikum mat, lama tak jumpa hang. Aku macam nilah, tak payah nak boleh pergi mana dah. Dok aku tengok hang ni nampak dah macam sihat lah sikit. Tu lah aku pun. Perasan tak? Perasan tak perkataan yang kita sebut? Benda tu biasa berlaku, tapi sedang atau tidak, itu adalah doa. Nampak hang sihat, nampak hang sihat, walaupun kita tak sihat, maka kita amin. Walaupun memang patut pun boleh lah, tak apa, amin dulu. Sebab apa? Baca balik satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut dalam satu hadis yang masyhur, yang kalau kita diperdengarkan hadis itu, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, tuan-tuan bahkan mengaku ketika mana Nabi SAW naik ke mimbar, kan, Nabi sebut 3 kali amin. Betul? Betul tak? Hadis itu kan masyhur. Nabi naik ke mimbar, Nabi sebut amin 3 kali. Sehingga Nabi turun, selesai saja khutbah, selesai saja solat, ada orang tanya dekat Nabi, wahai Rasulullah, tadi kamu sebut amin, apa yang berlaku? Tuan-tuan, bila kita sebut amin, tapi amin pelan, orang dengar. Kalau Rasulullah nak naik mimbar, Rasulullah amin pelan-pelan, tuan-tuan dengar? Tak dengar. Maksudnya sebutan amin Nabi jelas. Waktu bila orang doa kat kita pun amin. Moga tuan-tuan sihat. Tak apa nak amin juga. Kan? Benda baik ni aminnya, kan? Wah, aku tengok orang ni naik kereta pun nampak macam, makin banyak orang punya saham kot noh. Amin. Kan? Aku tengok jap-jap apa ni, anak-anak hang kahwin ni, keluarga semakin bahagia. Amin. Hang
Okey dengan bini hang ke ada tambah lagi? Amin. Lepas tu balik cerita dengan bini pula lah. Kepala tu apa bincang lah. Yang penting amin dulu. Baik, muslimat rahimakumullah sekalian. Maka sebab tu saya nak anjurkan untuk kita sama-sama, bila ada kebaikan orang buat, kita support, kita tolong sokong. Ni salah satunya antara doa. Benda mudah, tapi kadang-kadang kita terlalu mengambil mudah. Sebab benda mudah, benda free. Betul tak? Betul tak benda free? Main masjid nak bayar ke free? Orang main tak? Masuk stadium, pi masuk dewan, tengok konsert, bayar tiket nak beli. Ada orang tak pi tak? Pi, bayar. Ni masuk masjid free. Ada orang main? Bila-bila boleh main sebab free. Nampak? Sebab itulah orang kita ambil mudah, sebab dia tak tahu orang yang bermudah-mudah di dunia bimbang-bimbang di bersusah-susah di akhirat. Tapi orang yang bersusah-susah di dunia, insya-Allah dia akan bermudah-mudah dan bersenang-senang di akhirat. Kan patah Melayu dia kata, berakit-rakit ke hulu, apa tu? Berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, bukan tambah kemudian. Nampak tuan? Itu ada pepatah Melayu. Maksudnya orang tua-tua kita dulu, dia suruh kita buat sebab ada maksud. Kadang-kadang orang kita, dia berasa macam tak ada masalah ustaz, biasa je nak main kuliah pun, mana-mana ustaz boleh ceramah. Ya, tapi di antara tempat yang Allah turunkan keberkatan adalah majlis ilmu. Yang kedua di masjid ataupun surau. Kita sebut surau lah, musola. Nama masjid itu tempat sujud. Orang Arab panggil jami', tempat berkumpul. Kita masjid, jami'. Dah masjid dah, jami' pula. Orang Arab jami' itu masjid, kita masjid jami'. Tak apalah, nak habaq kata masjid itu besar, dikumpulkan seluruh manusia. Ya, sebab itulah tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, nak main buat baik ni, bendanya macam kita kata itulah mudah. Suruh ramai orang kita ambil mudah. Kita main sembahyang ni tanggungjawab dan kewajipan. Kalau kita tahu Allah tu Maha Esa, Allah tu Maha Kaya, dan Allah tu satu-satunya Tuhan yang kita patut sembah, adakah kita akan main dalam keadaan macam ni? Contoh, kalau tuan-tuan dan perempuan kita nak jumpa dengan tuanku Raja, ada nak pakai baju t-shirt? Contoh tak kata okay, baju t-shirt kami tak doa dah main juga main ya kan ni tak sebut tak, kita main ni perasan tak kita buat benda tu kadang-kadang sebab kita rasa selesa. Ya, Islam tu cantik, dia tak menghukum. Tuan-tuan pakailah baju apa pun, cuma jangan pakai baju singlet je. Pakai baju t-shirt, nak pakai baju bola MU pun tak apa, jangan pakai Liverpool tak payah, Manchester tak apa. Faham dah? Contoh, pakailah, yang penting tutup aurat. Orang perempuan pakai telekor, keluar pakai telekor. Mana nak pakai telekor? Lepas pakai tudung, pakai telekor pinat macam ni, pergi pasar malam macam ni. Orang kata main-main orang macam ni. Tak, kita pakai time nak sembahyang. Sebab tu nak sebut kata keistimewaannya ialah rumah Allah ini tersedia untuk siapa saja, kerana siapa saja yang bersusah-susah di dunia, insya-Allah Allah akan bagi kesenangan di akhirat. Ni tambah-tambah untuk generasi anak-anak kita ni, bagi mereka faham kenapa dulu-dulu mak ayah kita ni acap kali suruh kita pergi masjid. Tapi masa tu memang kuliah agama jarang-jarang lah kan. Kita tahu di kampung-kampung kita dulu kuliah agama pun kadang-kadang satu Ahad ataupun hujung minggu, Jumaat satu je kan. Itu pun kalau ada. Tapi sekarang ni alhamdulillah boleh dikatakan tiap-tiap malam dah ada. Bukan dekat hanya di masjid, di platform-platform media sosial, Facebook lah, Instagram kan kadang orang buat live. Tuan-tuan buka Datuk Kazim, buka dengan Datuk Badli Shah. So kita dapat macam-macam tuan-tuan. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Maka pada malam ini saya nak ambil tempoh masa yang begitu terhad. Saya minta izin ibu ayah semua sebab tak dapat lama. Ya, sebab tadi pun pihak masjid, pihak surau minta kalau boleh ustaz duduklah lama sikit, kita nak makan. Saya kata ada apa? Makan durian. Dia umpan saya awal. Saya kata syarat saya akan cancel program lain kalau ada kambing goreng. Durian boleh lagi tapi biasa. Kalau durian pun tengok, kalau musangking saya tunggu. Kalau dekat kampung tu tak maaf lah, bukan tak layan tapi bukan golongan kita lah, kita atas sikit. Bukan, tapi sebab memenuhi tuntutan kerja saya main ni untuk tujuan majlis tilawah Al-Quran.
saya tidak bertugas selaku pengacara. Jadi taklah menjadi satu kekalutan untuk saya balik segera. Kalau tidak memang tak boleh kacau. Pukul 7 semua kami kena ada di lokasi untuk siaran langsung selalunya untuk ibu ayah. Semua kita paling lewat dah 1 jam sebelum kena ada di lokasi, sebab kita kena cek semua sudut, technical part kena cek, lepas tu kena tengok skrip, kena tengok konten, kandungan apa yang kita nak bincang, kena bincang pula dengan orang yang kita nak pairing, kemudian tanya pula dengan panel yang akan kita nak bincang saat lagi. Benda tu susah, bukan mudah. Tuan-tuan tengok macam dalam TV tu senang nak jawab kan. Hak nak pecah kepala ni, nak susun ayat ni kan. Jadi macam-macam. Jadi benda tu kena masa panjang. Jadi saya tak terlibat secara langsung, cuma buat masa ni macam kata tadi Ustaz, saya pegawai JAKIM. Ya, saya pegawai di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Cuma sekarang ni dipinjamkan ke TV Al-Hijrah selaku pengurus kandungan pematuhan syariah. Saya kena cek dia punya siaran dia. Jadi main ni pun saya bertugas untuk TV Hijrah dan bertugas untuk RTM. Bantulah kedua-dua pihak untuk tengok mana yang tak berapa nak betul, kita betulkan, mana yang kurang kita tambahlah bagi pandangan. Okey. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, mungkin juga kita pernah dengar hidup kita ni tak lama. Bahkan Nabi SAW pun pernah sebut kan, umur umat aku ni antara 60 wa 70, antara dalam 60 ke 70. Maksudnya umur kita tak panjang berbanding dengan umat sebelum kita, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa alaihissalam, umat Nabi Allah Daud dan sebagainya. Panjang hayat umat dia, ya. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka sebab itulah Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad ni dengan hayat yang pendek, dengan kudrat yang tak kuat sangat macam berbanding dengan orang lain kan. Kita baca ayat Quran 3 ayat sudah. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Ngantuk 3 ayat dah ngantuk. Hampa tengok dekat Hindustan apa jam? 3 jam. Habis 3-4 kotak ni. Mekalah lah zaman dulu lah. Siapa dan rasa tu tahu lah kan. Tambah-tambah zaman dulu hak yang lagu apa ni, filem Bobby Sanggam, Mama bolo-bolo, Papa bolo-bolo, Mama he, Papa he. Zaman tu. Sebab apa? Sebab kita tengok seronoknya cerita ni sampai kita boleh khusyuk. Tapi bab agama tak payah tunggu, hanya sikit saja akan ada halangan. Sebab itulah tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, jom kita nak menelusuri satu hadis Nabi SAW pada malam yang berbahagia ini untuk kita ambil beberapa pengajaran. Sebelum kita menjengah ke hadis ini, saya nak bawa satu kata-kata daripada ilmuwan cendekiawan Islam. Dia kata, hidup kita ni, tak kira Muslim ataupun bukan Islam, Allah anugerahkan kepada kita ni 3 benda. 1, Allah anugerahkan tenaga, kudrat. Yang kedua, Allah anugerahkan kepada kita harta atau pemilikan, namanya maliyah. Yang ketiga, Allah anugerahkan kepada kita masa ataupun al-waqtiyah. 3 benda Allah anugerahkan kepada kita, sebab 3 ni berharga. Tapi 3 benda ni jarang-jarang dapat dalam satu masa. Sebab kita semua akan melalui 3 fasa kehidupan. Fasa pertama, daripada lahir sampai kita nak meningkat dewasa. Fasa kedua, daripada dewasa sampai kita nak ketua. Fasa ketiga, daripada kita dah nak menjengah ketua ni sampailah kita dah bertemu Yang Maha Esa. So 3 peringkat kehidupan. Kalau dapat 3 lah, kata dapat dalam 2 aja. Maksudnya 3 fasa kehidupan. Dalam 3 tempoh kehidupan itu, 3 benda yang Allah anugerahkan jarang-jarang dapat dalam satu masa. Jika tidak percaya, jom kita tengok. Pertama, daripada hayat kita masa budak sampai kita dewasa, kita ada tenaga. Masa kita jadi budak-budak, ada tenaga tak? Tak payah suruh kan? Kalau ada ni pagak ni, tak payah suruh, dia penat sebab ada tenaga kan? Berlari sana, berlari sini. Nasiblah surau kita ni macam aman, padahal ada je budak-budak tak lari kan?
Kat tempat lain kan budak-budak berlari yang sana sini. Sebab budak-budak nak halang pun dia perangai budak-budak. Yang saya risau orang tua bangkit berdiri, dia lari. Tu kita kena telefon 999. Takut ada masalah mental. Takut kan. Budak-budak tak ada masalah. Berarti kalau budak-budak tenaga dia masya-Allah tabarakah, cukup super power. Baik. Yang kedua, dari sudut masa. Budak-budak ada tak masa dia? Masa tu budak-budak ada tak? Masa budak-budak tu. Masa sepanjang masa dia dah masa untuk dia. Masa makan, masa lena, masa main, masa berak. Semua masa dia. Sampai kita tak tahu. Time kita lena, dia duduk jaga. Time kita jaga, dia lena. Time kita jaga, dia pun jaga. Jadi susah nak tahu masa bila dia lena. Kalau tak percaya, cuba tengok masa kita duduk lenakan dia tu. Tidur dia. Tak atas buai kan. Kita pun tangguh buai tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu mak tu kan, si isteri ni duduk dapur goreng ikan. Dengar mula la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu lama-lama kau laju. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Budak tu tak boleh nak. La ilaha illallah, nak marah tak marah. Marah. Yang mak alhamdulillah. Aku tengok goreng ikan lagi hanyut pun tinggal. Habis goreng ikan, angkat buah dalam pinggan, bersengak habis. Lena dah ni. Pipi tengok, lena dah. Pok dah. Budak tu kelipok lagi. Mak masa tak tentu. Jadi maksudnya budak masa dia tak tahu bila, penuh dengan kehidupannya. Tapi dari sudut harta, budak-budak ada harta, kanak-kanak ada harta. Walaupun mak aja kaya-kaya, tapi mereka tidak mampu untuk menguruskan harta. Jadi satu daripada anugerah Tuhan, tak mampu untuk mereka takbir dengan baik. Itu fasa pertama. Fasa kedua, kita dah meningkat dewasa, sampailah tua. Waktu tu dah mula dapat kerja, habis belajar dapat kerja, kahwin, beli kereta, beli rumah, tambah bini. Masa tu tak apalah, apa buat apa pun okey, naik semua. Masa tu kita ada tenaga tak? Masa orang muda, zaman muda ni tak payah suruh daripada Kuala Lumpur mai ke Kedah, patah balik satu masa, satu hari boleh. Tak apa Ustaz, no problem. Cuba kita umur 70, 60 ni pi Kuala Lumpur balik malam ni. Asal pi pun tak santai lagi. Bukan cakap balik, pi pun santai lagi malam ni. Pelan kan. Tambah macam saya lebih kurang dalam ni pun tak larat dah. Walaupun kadang-kadang kita nak kena balik juga. Ya, sebab esok saya kena balik Kuala Lumpur, lusa kena balik main sini sebab penutup pula. Lepas tu balik sana pula sebab ada program Kuala Lumpur. Lepas tu hari Jumaat saya main sini balik di Kulim. Ada program dengan Ustaz Haslim Bollywood, dengan juga Ustazah Dr. Nik Salida binti Nik Salida Suhaila binti Nik Soleh di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Menengah apa tak ingat, dekat Baling pula dekat Kulim, hari Sabtu pagi. Kemudian petang saya akan fly pula pergi ke Sibu. Malam tu program di Sibu, esok pagi tu ada talk lagi di Sibu, balik main sini pula. Lepas tu hari Sabtu tu, hari Ahad, Isnin saya balik ke Perlis. Ada program pula forum di Perlis. Tu saya punya jadual. Nak kira penat. Tapi masa muda ni bagi apa pun. Sampai mak kata, "Sebila rehat?" Yang tuan-tuan tengok minggu lepas saya dalam forum Perdana. Kan? Taklah tengoklah. Masa tak tengok pun sebab tidur awal kan. Malam Jumaat. Tak apalah, tengok alhamdulillah. Kalau tengok, Ustaz, nak cerita pada ibu ayah. Hari Rabu tu saya main sini. Main Penang. Ambil tauliah Penang. Hari Khamis pagi tu, lepas habis ambil tauliah dengan Jabatan Agama, petang tu tengah hari tu saya balik Kuala Lumpur, malam tu live. Ni mak kata masa bila rehat? Masa bila nak buat kajian? Macam mana nak research maklumat-maklumat? Kita tak ada masalah, benda tu kita dah biasa, jadi tak ada masalah. Nak sebut pada ibu ayah, masa muda tenaga cukup, power. Okey, dari sudut harta, waktu ni lah tengah duduk sonok. Tengah duduk sonok. Siapa-siapa pun, hatta saya pun sekali ceramah 3,000 dalam tangan. Ni macam malam ni, confirm. Kalau tak ada saya boleh awal. Nak abang orang muda, dia buat kerja siang malam sebab big masa tu tengah masuk. Okey, dari sudut masa, Mat, malam ni free ada Ustaz Nabi ceramah? Aku tak dah lah ni, aku mau balik kerja ni, penat ni. Ya ke? Tak apa. Ini esok pagi ada majlis hafazan Quran. Tak dah. Aku nak pergi kerja. Anak pergi hantar anak. Jam. Mak, ni ada ni bola ni Kedah lawan JDT.
Oh, bila. Boleh faham tak? Maksudnya kadang-kadang di kalangan kita, bab masa ni, orang tambah orang muda, dia masa tu dia terlalu, nak sebut macam mana, dia tak pandai nak sesuaikan keadaan. Masa dah, cuma dia tak dapat memanfaatkan sebab waktu tu dia rasa ada benda lebih penting. So satu, hilanglah fasa muda, masuklah fasa ketiga dalam hidup kita. Dah meningkat dewasa, dah semakin berusia, tambah-tambah pula kita ni pemegang. Ingat mah, dingin pencin, warga mah, ingat mah. Oh, gitu. Masa tu nak tanya, bak harta dah, mai je tabur. Oh, dah penuh. Tambah-tambah macam bulan apa, Allah SWT tak isap saya bulan 2 ke bulan 3, kami ada forum dekat Kulim masa tu. Sonok bila saya jadi moderator, betul depa nak ulang balik, tak main pula, tak apa. Saya, Ustaz Haslin, Ustaz Abdul Khairi dengan Datuk Dr. Izhar, 3 orang. Penuh orang berluak ke dalam buat malam tu. Sonok tuan, kita lancar tabung. Penuh tabung sampai tak boleh nak sumbah. Macam minggu lepas juga lah buat satu masjid tu, saya pun lancar tabung. Kebetulan buat surah kecil lah, jadi bila surah kecil tak kisah, tapi bila orang tu ramai, tabung tu pula kecil, sampai orang jenuh tolak nak masuk duit tu, dia jadi malu sebab duit tak boleh masuk. Orang pakai tengok duit dia warna biru, biru pula, dan kali pula warna ungu. Nampak sikit tarik kirai buruh macam tu, dia buruh biru, orang tengok Allah. Nak abang kata bak harta, tambah-tambah kita yang dah pencen ni, insya-Allah duit ada, boleh je nak infak. Okey, bak masa, ada. Tiap kali ada kuliah, ada muka dia. Tak ada penceramah pun, dia main juga. Tidak kalau dia jadi penceramah. Maksudnya, ada masa kat masjid, Ustaz nak pergi mana dah, tak larat dah, tua-tua ni, kami ni main masjid lah. Kaum tenaga, tak larat dah Ustaz, nak pergi berjalan tak boleh dah. Ni anak-anak nak pergi Switzerland, tak pergi depa lah, kami tak pergi lah. Mak, sebab masa ni dah tua. Nampak tak? Ada 3 anugerah yang Allah bagi, tapi jarang kita dapat manfaatkan. Cuma ada satu fasa yang mungkin 3 benda ni kita boleh manfaatkan, iaitu ketika fasa yang kedua. Cuma cara kita nak susun dalam hidup kita saja. Sebab itulah tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, izinkan saya berkongsi satu hadis Nabi ni. Hadis ni saya yakin ibu ayah juga pernah dengar. Cuma saya nak bawa pendekatan yang Nabi bagi pada kita, bagaimana Nabi menanamkan satu semangat, satu keadaan yang boleh memberikan inspirasi buat anak muda dan kita semua yang mendengar hadis ini, untuk kita faham bahawa apa tujuan sebenarnya Allah cipta kita dan apa yang perlu kita buat selepas daripada ni. Kata Nabi SAW sebelum tu, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, ataupun disebut sebagai Ibnu Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Siapa Ibnu Umar? Anak Sayyidina Umar. Lagi? Tak marah, saya tak marah. Awak takut saya marah? Saya bukan Abdullah Khairi. Kalau salah dokah, dah. Marah dengar ni, marah. Gurau kan dia. Baik. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, gini, masa saya belajar di Al-Azhar, guru kami selalu dia bawa satu cerita supaya kita rasa seronok, terutama bab hadis. Kadang-kadang kita di Malaysia, Ustaz, kita akan diajar tentang matan hadis, kandungan hadis. Hadis ni Nabi cerita bab ni, Nabi cerita bab ni. Tapi kalau guru kami di Al-Azhar, dia banyak cerita sebenarnya ambil jalan siapa yang menyampaikan hadis tadi, siapa yang meriwayatkan, siapa yang ambil hadis ni pada Nabi. Kita kena kenal. Kenapa? Supaya kita faham konteks tabayyun. Kita kena ambil susul galur siapa yang menyampaikan. Sudah pasti orang tu siqah, orang tu boleh dipercayai, bukan calang-calang orang. Kita sama-sama dapat viral mesej kan, la ilaha illallah, bila masa Ustaz Nabi ni kahwin 2, aku duk rasa macam semalam dia main ceramah. Padahal saya sebut situ, saya ada bini 1, nombor 1, nombor 2 belum ada lagi. Contoh, dia pergi sebut bini nombor 2, aku sebut bini nombor 2 tak ada lagi. Tapi dah nakal tu, dah sampai kat kita, Ustaz Nabi ni dah tak lagi sampai kat bini saya, kunci rumah dah kat dia. Naya saya tak boleh cakap kan? Sebab tu bila guru kita ajak, betul, rupanya kita kena faham siapa yang menyampaikan. Rupanya daripada sudut mana kita kena tengok keadaan orang yang mengambil hadis ni untuk disampaikan kepada orang lain. Barulah kita tengok seronok hadis tu nak dibaca. Baik, Abdullah bin Umar kata tuan tadi adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab.
Jadi saya tanya tu supaya kita luaskan pemikiran. Kenapa? Selain daripada dia adalah anak kepada Umar Al-Khattab, dia adalah sahabat Nabi. Dan dia juga di antara perawi hadis Nabi yang banyak. Abdullah bin Umar, boleh tengok banyak ada perawi-perawi hadis. Siapa lagi perawi-perawi hadis yang tuan-tuan pernah dengar selain daripada Abdullah bin Umar? Abu Hurairah, Abi Hurairah, lagi Anas bin Malik. Jenuh no bila soalan subjektif ni. Macam mana orang ambil periksa SPM tu, dapat sebelah A, kita A jugalah, kita A panjang. Panjang kita tak sudah tak tahu pun kan. Dapat sesekali kena soalan kan. Banyak lagi Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Banyak nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Bahkan juga antaranya adalah Abu Hurairah kan, yang meriwayatkan hadis yang banyak daripada Nabi SAW. Baik, kata dia ada dua jalan cerita yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Satu jalan cerita disebut bahawa akhadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Kata dia Nabi SAW datang kepada aku dan dia sentuh bahu aku. Satu hadis lagi, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'dhi jasadi. Rasulullah datang ke aku dan Rasulullah pegang beberapa anggota tubuh badan aku. Jadi hadis yang pertama dah dia perinci. Rupanya Nabi datang, Nabi pegang bau. Nabi pegang bau. Masa saya ceramah dekat Kuala Lumpur, saya kata Nabi datang dekat Abdullah bin Umar, Nabi pegang bau kat tangan makcik tu. Ustaz, macam mana bau tu boleh pegang? Saya pun nak bagi faham. Pegang bau? Bau? Kau faham tak bau? Bau ni macam ni. Dia kata macam mana boleh bau? Pegang. Bau. Kita rupanya ni shoulder. Kan orang sebelah kita ni sebut apa? Shoulder. Kan? Rupanya hak ni kita sebut bahu tu bau. Pegang bau. Rupanya silap orang Kuala Lumpur kan. Kena terjemah balik kat dia. Oh macam ni. Gurau-gurau. Lepas tu dia kata macam tu. Rupanya Nabi datang pegang bahu. Ni tuan-tuan, ni adalah konteks cara pendidikan yang Nabi nak ajak kat kita. Kalau ataupun dalam bahasa sekarang ni, dalam bahasa pendidikan guru-guru, disebut sebagai kaedah pedagogi. Pendidikan secara terus kepada murid, orang nak diajar. Kan? Kenapa? Cuba bayangkan. Kita nak marah anak, kita nak tegur anak, kita nak tegur budak-budak berlari, bermain. Apa yang kita buat? Bukankah terus kita akan bagi arahan? Contoh nama anak kita, Halo, main ni. Balik dia takut. Tak apa, Ustaz tak kata apa Contoh, ataupun budak-budak berlari. Hoi, apa berlari ni apa oi? Mak, budak tu berlari lagi banyak, lagi puas lari. Sebab cara dia. Tengok Rasulullah buat macam mana? Sentuh. Konteks untuk menasihat, konteks untuk menyampai. Supaya orang yang nak disampaikan maklumat ni, dia tak hilang fokus dan dia boleh bagi perhatian sepenuhnya dekat orang yang nak memberikan nasihat. Macam kita nak bagi nasihat kat anak kita nak ambil periksa, pegang dia, Balong ni, Balong nak periksa kan, InsyaAllah Balong buat baik-baik. Walaupun tepuk bawah dia rasa satu semangat. Cuba tengok kisah-kisah para ulama', kisah-kisah para ulama' antaranya saya bawakan kepada anda semua sebagai contohnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i nak belajar, mak dia doa untuk dia. Fatimah binti Ubaidillah Azdiyah, mak dia doa untuk Imam Syafi'i. Imam Malik ketika nak pergi mengaji, mak dia pakaikan baju untuk dia. Mak. Jadi macam kita lah masa mula-mula kahwin tu, hari pertama siapa tolong serika baju kita? Bini. Siapa tolong pakaikan baju kita? Bini. Depar tangan, bang main nak tolong pakai baju. Oh, kita pun depar tangan. Lah ni 30 tahun tak ada lah. Pakai serika sendiri, baju sendiri, lipat sendiri. Kalau malah hang pakai terus nampak berlapis-lapis tu, itulah bini aku, suami aku. Bukan nak marah dah semua makcik-makcik semua tak marah. Saja je nak bagi dia semangat supaya bukan suruh kahwin lagi dah. Jaga bini yang ada tu. Macam boleh? Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Okey, apa pun nak sebut, kadang-kadang benda ni nampak simple tapi Nabi ajak kat kita supaya dengan sentuhan orang yang kita nak nasihat, dia tak akan marah dan dia tak akan bagi tanggapan yang buruk. So dia akan lebih berlapang dada. Yang kedua tuan-tuan,
Nabi SAW adalah ketua, pemimpin dan orang yang memang disegani. Bahkan para sahabat sebut, satu-satunya manusia yang sentiasa dirindui. Siapa saja yang tengok wajah Nabi pasti akan terpaut di hati. Bahkan orang musyrikin, orang Yahudi yang nak tahu perangai Nabi, dia pun tunggu nak tengok watak Nabi. Bukan nak tengok wajahnya, nak tengok watak Nabi. Sebab nak tahu Nabi ini macam mana. Betul ke dia datang untuk bawa kita kepada jalan kebenaran? Betul ke dia ini seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama mereka yang dalam turunan mereka, dalam bangsa mereka, Taurat, Injil dan sebagainya? Betul ke tidak? Semua nak tengok. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, inilah cantiknya Islam. Bila didasari dengan perkara yang dibawa oleh baginda Nabi SAW sendiri, maka itu adalah satu yang cantik. Maka tuan-tuan, yang kedua saya nak sebut apa? Nabi adalah orang yang memang disegani. Dan Nabi juga adalah orang yang lebih tua daripada Abdullah bin Umar. Sebab Nabi dengan Sayyidina Umar, siapa tua? Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar? Apa? Saya bagi homework. Balik cari umur perbezaan antara Rasulullah, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalaulah Abdullah bin Umar, anak Abu Umar, maksudnya kalaulah Nabi itu lebih tua daripada Umar, maksudnya anak dia lagilah muda. Macam mana orang lebih tua mai daripada orang muda? Maksudnya nampak cara tu. Kita pi dekat budak tu, kita pi dekat orang tu. Kalau kita nak bagi sesuatu, nak nasihat, nak bagi pandangan dan sebagainya. Ini benda yang sampai budak ni, nama Abdullah bin Umar ni, remaja ni, pemuda ni, bila Nabi datang, dia rasa seronok, dia rasa teruja. Macam kita lah tengah-tengah semayang ni kan, habis-habis nak semayang tu kan kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Asal macam kenal, boleh belah kanan, Fatah Amin contoh. Oh, Fatah Amin, Allah, boleh okay. Fatah Ayub mana ni? Fatah Hati. Oh, tengok sebab duk tunggu orang sebelah ni, Fatah Amin. Oh, siap handphone dah, aku nak selfie. Nampak? Ini ibarat saya nak beritahu. Bayangkan kalau orang yang kita sonok dia duduk sebelah kita, punya duduk tak senang. Bayangkan Rasulullah main dekat Abdullah bin Umar, lagi dia punya sonok teruja sampai Rasulullah boleh pegang dia. Oh, sonok. Maka Nabi tinggalkan pesan. Pesan ini saya yakin ibu ayah juga pernah dengar. Ini kandungan daripada kata-kata Nabi SAW sendiri. Nabi sebut apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing atau orang musafir. Apa maksudnya? Apa maksud orang asing? Oh, memang sini antara maghrib dengan isyak semua puasa. Tak boleh bercakap. Aku kurang pahala. Saja aku nak dengar lah suara kat sini. Apa maksud asing? Orang asing. Macam mana? Orang luar. Lagi? Orang bukan tempat ni. Macam saya. Saya ni orang asing. Kan orang asing, saya orang walih. Belah kita cakap bersama. Nampak definisi kita kan? Mesti sebab kita kata, sebab ustaz tak duduk sini. Itu faham kita. Tuan-tuan, saya pernah pergi satu masjid, saya tanya soalan sama. Apa maksud orang asing ni? Tapi masjid tu agresif. Tanya soalan jawab, tanya soalan jawab. Sampai saya lain kali saya tak mau tanya soalan lah. Takut dia tanya kita balik. Saya tanya, apa maksud orang asing? Tiba-tiba seorang pakcik tu angkat tangan. Saya kata, pakcik jarang-jarang angkat tangan. Jenuh saya tunjuk orang angkat tangan. Dia angkat tangan tu. Pakcik bagi jawapan. Boleh ustaz? Boleh, sila. Orang Indon. Dia tak tahu separuh masjid itu orang Jawa. Jenuh saya nak kena counter balik. Kita ni tiap pintu ni. Dia. You tak boleh balik lagi. Dia bagi tafsiran betul tak? Betul lah. Maksudnya orang bukan daripada negara Malaysia. Itu tafsiran kita. Baik. Kalau begitu, saya nak tanya tuan-tuan semua. Kita main masjid, kita main surau kita malam ni kan? Ada naik motor, ada naik kereta kan? Nak jalan kaki tu memang pahala lebih lah. Naik motor, naik kereta ni kan? Tuan-tuan bawa IC tak? Jauh bawa? Dekat? Tak bawa lesen? Pelan-pelan sikit, buat live. Tak bawa. Bawa apa tak? Brum sampai dah. Kenapa tak bawa? Alah, dalam ni je ustaz. Kan pinjam mana pun. Kalau polis cakap pun nak pergi masjid, pergi surau je pun. Kan?
Okey, tuan-tuan pergi Mekah, pergi luar negara, Switzerland ke, London ke, UK ke, Jerman ke, Balkan ke, mana-mana kan. Kan kita ada pasport, ganti pengenalan diri, masuk dalam beg kita, kita akan bawa. Tuan-tuan turun pergi sama-sama dengan kita, pasport duduk mana? Awak pasport tak letak dalam bagasi je, awak pasport tak letak di hotel je. Tak berani ustaz, sat lagi hilang. Jenuh kami tak erti bahasa Arab. Orang Arab kata kami orang Indon, padan muka. Tadi yang kata kat Indon muka kita kan sama, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand. Nak sebut kenapa di sana tuan-tuan kena bawa pasport? Faham tak? Ini saya buat satu analogi yang mudah, bahawa kita duduk sini tempat kita, kita rasa selesa. Kita pergi tempat orang, kita bimbang jadi apa-apa, so kita tak selesa. Sebab itulah Nabi sebut supaya kita semua beranggapan kita adalah orang asing di dunia ini. Sebab kita akan rasa selesa. Tambah-tambah macam ibu ayah yang asal mungkin sini, dah beli rumah, beli tanah, dah ada anak pinak pangkat pun duduk sini dah, selesa dah. Tapi ingat, semua tu akan kita tinggalkan. Waktu Nabi pesan supaya kita faham apa yang kita miliki takkan kekal selama-lamanya lagi. Alah, macam lagu kumpulan nasyid itulah. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Tak ada pun milik kita, kan? Saya ni tuan-tuan tengok, mai ni pun orang pergi ambil. Saya ni duduk Pulau Pinang, tak saat ni orang mai ambil, tak ada apa saya. Ni balik ni kalau nak bagi file saya ambil. Takkan saya nak balik saja-saja macam tu? Mana siapa nantang saya? Kan? Tak ada apa milik saya tak ada. Buat miskin tu. Orang mak tak mana layan. Ustaz. Kan? Tuan-tuan, nak bagi tahu kita ni jangan selesa dengan apa yang kita ada. Tak lama kita ni, tak lama. Kan? Tak lama. Jadinya untuk anggap diri kita ni orang asing, kena sentiasa berwaspada supaya kita rasa kita akan berada di dunia yang asing lagi selepas ini. Sebab perjalanan kita masih panjang. Kalau lah ni, daripada saat kita hidup sampai hari ni kita hidup, dah berapa dunia kita duduk, dah berapa alam kita hidup? Baru 3. Daripada alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian alam realiti. 3R. Ada lagi. Lepas ni alam barzakh. Macam lagu kumpulan nasyid itulah. Ku merintih, aku menangis, ku meratap, aku mengharap. Kan? Ada dengar lagu tu? Macam tak nak dengar je, blur-blur semua. Saya nyanyi satu lagi. Lagu ni mesti tuan-tuan ingat kan lagu ni? Santai-santailah sayangku. Kau tu apa ingat no? Bak lagu je pakai handuk terus. Bak nasyid, blur. Patut apa tak panggil aku main sini. Tu kumpulan saya lah tuan-tuan. Gua dah kasar Ustaz Nabi puas aku dah. Tu apa ni, kumpulan saya lah, kumpulan nasyid saya sendirilah. Kumpulan Far East. Jauh ke timur, Far East. Far jauh, East timur. Far East jauh timur. Masa zaman tu dia tengah, masa tu tengah kumpulan nasyid nama double meaning. Intim, UNIC. Zaman tu now see heart. Zaman tu tiba-tiba Far East. Jadi Far East beruntung sebab dia dalam bahasa Arab pun ada. Faizun, orang yang berjaya. Faiz jauh ke timur. So ada double meaning. Tapi tak ada lah. Kita persilakan kumpulan Faiz. Dia pun mana satu Muhammad Faiz ni? Muhammad Faiz. Dia pun ingat Muhammad Faiz. La ilaha illallah. Panggil lah betul-betul Faiz. Ataupun nama bahasa Inggeris tu kan Faiz. Nampak sedap sikit. Ni silakan kumpulan Faiz. Faiz. Ya Allah. Patut tak glamour kan? Aduh, nak kena tukar lepas ni, kena tukar Faiz movement pula. Umrah putih. Tuan sahabat rahimakumullah. Okey, baik. Balik cerita kita tadi. Rupanya Nabi pesan supaya kita kena beranggapan kita takkan duduk lama sebab kita akan berasa hidup kita ni asing. Yang kedua, pesan Nabi, iaitu jadilah kamu seperti orang musafir. Orang musafir ni maksudnya ialah dia takkan duduk tetap. Dia akan berpindah randah sana sini. Sonok ustaz kalau musafir boleh jamak. Tu bab sembahyang. Ni bab cerita bahawa kita hidup ni dunia kita pinjam sat, sini duduk sat, pindah sini sat, pindah sini sat. Hari ni baru tiga alam yang kita duduk. Panjang lagi.
Alam barzah kita tak tahu macam mana dalam kehidupan itu. Yang kata Nabi SAW, kalau malam pertama di alam barzah kamu bahagia, berbahagialah kamu malam seterusnya. Tapi kalau malam pertama pun kamu akan derita, maka deritalah selama-lamanya. Sebab tu kena beringat. Kita hari ni, contoh macam lah ni, baru kahwin, baru nak mula kerja, kita tak ada kerja, memang statik kosong. Tapi bila kita dah kahwin, kita dah ada kerja, ada anak pinak, mungkin berkat daripada usaha kita, kita akan betul, kita akan bahagia. Boleh usaha, tapi di alam barzakh sudah pasti hanya mengharapkan amalan kita dan sesuatu kiriman daripada orang yang masih hidup bekalkan untuk kita. Itu saja. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka Nabi pesan pada kita dua benda. Ada siapa? Abdullah bin Umar, seorang anak muda. Dia tanam chip dalam kepala otak budak tu supaya kamu anggap hidup kamu tak lama. Hidup kamu kena bersiap-siaga sentiasa. Sebab itulah Abdullah bin Umar kata apa? Iza asbahta fala tantaziril masa wa iza amsayta fala tantaziril subah. Bila kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sampai petang. Bila berada di waktu petang, jangan tunggu sampai pagi. Apa maksud dia? Jangan tangguh. Jangan kita duk melengung. Ustaz cerita, tak apalah Ustaz cerita, dah lagi esok pun dah lagi. Memanglah esok dah lagi, tapi esok tu belum tentu milik kita. Macam filem Jin Syamsuddin. Apa? Tiada lagi bagimu, esok tiada lagi bagimu. Kan? Filem lama tu. Nak sebut bahawa jangan fikir kita ada masa lagi. Ni contoh, malam ni ada kuliah. Mungkin ada di kalangan kita yang beranggapan, tak main kuliah pun tak apa Ustaz. Ni betul? Betul tak? Alah, kalau terlepas tak apa. Ni kan bila masuk dalam media sosial, dia akan record, duk kekal situ. So kami tak main tengok pun tak apa, kami boleh tengok sini. Tuan-tuan, dia ibarat begini. Kita duduk di satu malam dekat rumah kita duduk satu malam yang gelap. Tiba-tiba ada satu sinaran purnama yang mengambang. So kita akan nampak cahaya bulan masuk menelusuri kita punya jendela, kita punya tingkap. Nampak cantik cahaya-cahaya yang masuk. So kita pun buka tengok, cantiknya bulan yang nampak. Macam kan bulan tengah mengembang. Kita pun tengok, cantiknya bulan. Itulah ibarat saya nak beritahu pada tuan-tuan. Dua, dengan tuan-tuan tengok tadi sinaran bulan, dengan tuan-tuan buka tingkap, nampak sinaran bulan, nampak bulan tu sendiri. Maksud saya ialah, kalau tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan tengok je lah. Tapi kalau tuan-tuan buka tengok bulan, nampak lagi berseri. Kalau tuan-tuan duduk belajar mengaji cara musyafarah bersemuka dengan guru-guru, lepas habis tuan-tuan boleh selfie. Orang duduk online ni boleh selfie. Ada orang selfie depan handphone. Saya nak selfie Ustaz selfie pula. Saya tak mau nak kata lah, tapi macam itulah perangai. Tak ada. Kelebihan dia, orang duduk dalam majlis ilmu dia dapat. Sebab itulah yang dipesankan kepada Abdullah bin Umar, tolong bersiap siaga buat sesuatu yang lebih baik. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya bawa satu kisah. Ketika saya sampai di bumi Gaza, Palestin pada tahun 2013, masa tu dengan NGO MAPIM, Dr. Sani Arabi, masa tu dia bawa tim, lebih kurang kami dalam 32 ke 35 orang, bersama dengan beberapa lagi NGO yang lain lah. Adalah kaum muslimat pun ada, muslimat masjid mana orang tak tahu, dia pun ada join juga. Lepas tu geng rider pun ada juga join. Kemudian kumpulan nasyid Hijaz pun ada join juga, sebab mereka pun nak record lagu. Okey, saya pun kebetulan sebab saya pergi tu untuk buat report, buat ambil maklumat untuk kita share di TV1. Jadi saya pergi sana, duduk di bumi Gaza seminggu lebih kurang, 7 hari. Kemudian kami keluar duduk di Mesir pula 2 hari. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, sempatlah saya menjejak kaki ke rumah Al-Syahid Ahmad Ismail Yasin. Kan nama tu kan agak popular pada tahun awal tahun 90-an dan 2000. Tapi dia meninggal, tak silap saya tahun 2002 tu dia meninggal. Dia kena bom lepas solat subuh. Yang saya dengar cerita daripada anak dia, daripada isteri dia. Anak dia cerita, anak dia tak silap saya nama Muhammad ke Abdullah, saya lupa dah. Anak dia nombor 3, patah kaki. Tapi masih boleh berjalan, cuma dia patah kaki masa tu. Dia cerita, kata malam tu sebelum malam tu, semalam kejadian tu, ayah dia Ahmad Ismail Yasin minta izin kat mak dia, dekat isteri dia lah, minta izin untuk pergi ke masjid untuk qiyam. Kalau tuan-tuan baca balik sejarah, Syekh Ahmad Ismail Yasin ni,
dia useless. Tangan tak boleh pakai, kaki tak boleh guna, hanya harap kerusi roda. Kata anak dia, ayah aku tak pernah tinggal solat berjamaah di masjid. Ayah dia tak pernah tinggal solat berjamaah di masjid. Tu tak ada kaki, tu kaki tak ada, tak nak guna, nak jalan. Tangan tak boleh. Kita nak azan muka, kita nak terus. Terus nak? Kalau kita berhenti bagi azan, kita sambung sikit, lebih kurang dalam pukul 12 kita berhenti lah. Tapi kalau kita terus ni, pukul 9 kita berhenti. Nak mana tu? Terus. Baik. Kita terus jalan dah. Baik. Tuan-tuan sebab rahimakumullah sekalian. Okey, pendek cerita dia nak sebut bahawa orang ni walaupun cacat, tapi Allah bagi kepada dia kekuatan. Dia tak pernah tinggal untuk solat berjemaah di masjid. Sampai anak dia cerita malam tu sanggup duduk di masjid tahajud sampai qiyam, esok pagi pas subuh on the way balik kena bom. Apache tunggu depan bangunan, tembok. Satu bom yang dikeluarkan tu, bangunan boleh runtuh. Bayangkan 3 kali butiran bom yang dilepaskan. Tak hancur jasad, hanya kepala sikit je yang terobek. Itu pun dalam keheningan pagi tu, katanya memang nampak satu cahaya yang malam-malam pagi tu. Tengok-tengok rupanya cahaya tu main daripada otak dia. Dan sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak sebut pun tuan-tuan, bayangkan kita yang Allah anugerahkan tangan dan kaki, kadang-kadang kita pun jarang main masjid. Tambah-tambah kuliah agama, lagi nak mengelak. Tambah-tambah hak mengajar pula ni, hak kita kuning, ustaz-ustaz kita main kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pelan kita pun pelan serot hilang. Bukan nak kata guru kita, tak, kita tu panggil kita tu lambat, mengantuk dah lah, guna pakai timah kalau dalam pondok-pondok kan. Dengannya maka akan terjadi kepadanya nyo mana ni banyak sangat nyo. Betul saya mengaji dulu kan, kita pun pernah mengaji sampai zaman saya dulu sempat saya mengaji lebih kurang sebulan lebih dekat pondok Allahumma sahmat, pondok kami panggil anak siapa, pondok panjang Allah, Tok guru kita lah ni. Ada lagi? Apa? Panjang Isudin. Sempat mengaji dengan dia. Dengan Pak Ngoh tu sempat masa tu, arwah abang dia ada masa tu. Arwah pun ada. Masa tu di Gajah Mati kan? Kami mengaji situ. Kami orang Polis, mengaji di Polis, sekolah di Polis. Memang masa tu kawan-kawan kata, "Jom kita pergi try mengaji di pondok sebelum pergi Mesir." Waktu kami pun pergi dah. Kita tak pernah pergi masuk pondok. Dan masuk pondok nyamuk banyak, nyamuk. Yang syok time orang mati. Pakak beratuk, tak apa, kami pergi. Sebab pondok Polis tak ada. Sonok masa itulah. Masa tu baru tahu kata sonok cara hidup orang Kedah ni. Alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, selain pendek ceritanya bahawa nak sebut kata kita ni Allah bekalkan kepada kita hajat yang banyak, tapi kadang-kadang kita tak ambil peluang. Saya bawa satu kisah tu untuk dia bagi satu pengajaran. Penutup ni saya bawakan satu kisah seorang tabi'in. Namanya saya yakin tidak masyhur dan kita pun jarang dengar. Namanya adalah Al-A'mash. Al-A'mash. Tabi'in. Tabi'in ni siapa? Orang yang hidup di zaman sahabat. Orang yang hidup di zaman Nabi disebut sahabat. Orang yang hidup di zaman sahabat disebut tabi'in. Orang yang hidup di zaman tabi'in disebut tabi'ut tabi'in. Kita ni entah apa lah, kami ikutlah. Yang penting sama kita ni dah ujung tuan-tuan. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Berbalik cerita kita tadi bahawa seorang tabi'in ini katanya hayat umur dia menjangkau 70 ke 80 tahun. Apabila saat uzur dia dah rasa teruk dah, maka dia minta panggil seluruh ahli keluarga. Kumpul semua sekali. Katanya, aku ada satu rahsia, aku ada satu benda, satu perkara yang aku simpan lama, aku tak pernah cerita kat siapa-siapa. Hari ni aku nak cerita kat hangpa semua. Maka panggillah ahli keluarga dia mai. Dia pun dah teruk dah, uzur dalam keadaan umur itu. Bayangkan tuan-tuan, ada satu benda yang dia tak pernah cerita kat siapa-siapa, dia panggil. Rasa-rasa apa dia? Ada satu benda yang dia rahsiakan daripada orang lain, sampai siapa pun tak tahu. Ni baru nak mati, ke ibarat nak mati lah, baru dia nak cerita. Rasa-rasa bak apa? Pasal apa? Tunduk jadah. Jadah ni tak ada jawapan. Saya ada jawapan.
Orang tanya mengapa. Saya kira jawapan yang sama dengan tuan-tuan. Mesti kita akan kata sebab harta. Orang nak mati, kan? Dia mesti nak wasiat ke, dia nak faraid siap-siap ke. Satu benda dia kata, satu benda yang dia tak pernah cerita kat siapa, mesti kita akan sangka itu adalah harta. Ya mungkin juga kita akan kata tu harta Ismail Luar Raja, tapi tak ada kena-mengena dengan Piramli. Sebab dia bukan harta di Kazakhstan, Turkmenistan ataupun negara Gohik-Gostan dan negara Setan. Tidak. Ini cerita tentang Al-A'mash. Rupanya ada satu benda yang disebut, iaitu katanya, ni statementnya, kandungan yang disebut dalam kata-kata dia, sepanjang aku hidup, aku tidak pernah luput untuk takbiratul ihram bersama imam. Saya ulang, ini kata dia, sepanjang aku hidup, aku tidak pernah luput untuk takbiratul ihram bersama imam. Apa yang kita faham tentang luput? Tinggal. Kalau bahasa kita luput tu tamat tempoh, kan? Kita beli barang, tarikh luput. Maksud lepas pada tu tak dipakai dah. Betul Ustaz. Maksudnya ialah tak pernah tertinggal bila tuk imam angkat takbir. Kita tuk imam angkat takbir, Allahu Akbar. Kita nak mana? Bau mani telaga. Dan lagi tuk imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan lagi dia pun baru naik motor start bre. Lambat tu imam macam. Sebab kita duk sangka lambat pun tak apa dan. Dia tak? Rupanya Al-A'mash tak pernah tertinggal apabila tu imam angkat takbir. Maka para tabi'in yang lain dan tabi'un tabi'in yang lain mendengar kata daripada Al-A'mash ini, mereka telah meletakkan bahawa Al-A'mash ini pada 4 keadaan. Pertama, bila Al-A'mash kata tak pernah luput takbiratul ihram bersama imam, berarti bila tu imam angkat takbir, Allahu Akbar, maka kita pun angkat terus takbir. Tabi' dia, Allahu Akbar. Tak pernah tempoh masa yang panjang. Itu maksud tak pernah luput, tak pernah tertinggal jauh. Kalau kita hanya faham pilu 3-4 tiang, aku hambat lain. Maksudnya kita angkat, dia pun angkat. Baik, kata tabi'in yang lain dan tabi'un tabi'in yang lain, kata mereka ialah dalam situasi ini ada 4 keadaan. Pertama, Al-A'mash sudah pasti sembahyang berjamaah. Sebab bila dah angkat takbir dengan tu imam angkat takbir, dia follow. So mesti sembahyang berjamaah, kan? Yang kedua, bila sebut sembahyang jemaah mesti di masjid. Takkan buat kat rumah. Ada orang panggil tu imam, main rumah saya. Ada. Tapi main jenazah. Tu ada. Main tekan main rumah. Ada. Mesti main di masjid. Kondisi yang ketiga, keadaan yang ketiga, sudah pasti orang seperti Al-A'mash ni duduk di sah depan, sah kedua. Payah-payah dapat. Hak ketiga lagi jangan-jangan dapat. Keempat memang tak dapat. Macam saya tuan-tuan, pernah satu ketika tahun 2016 tak silap saya, masa tu saya bawa jemaah umrah paling grand. Masa tu ada dalam kumpulan saya Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri dan isteri yang berseri-seri. Dia bawa bini banyak. Anak-anak ramai. Kumpulan dia saja 72 orang. Ramai. Jadi saya kena cover mereka ni. Bayangkan tuan-tuan, kami berhenti semalam bermalam di Allahumma selamat di Abu Dhabi. Abu Dhabi ada apa? Menara tinggi tu, Buruj Al-Khalifah. Kita pun pergi tunjuk gambar. Kita pertama kali pun mereka dah berkali-kali email lah. Tengok tak ada masalah. Lepas tu biasalah bila bawa jemaah ni, ustaz tak ada tempat shopping. Okey, ada. Kita pun tanya tulis guide, ada ustaz, nanti kita bawa. Dia pun bawa. Kan tepi-tepi market, street market tu, jalan-jalan kan. Macam di Mekah lah, kita pun bawa pergi sana. Dia kata, ustaz, ni ke tempat nak beli belah? Sini ya Datuk Sri. Sini ya, tempat yang okey lah, harga pun okey. Ini bukan standard kami lah ustaz. Awal-awal dah aku kena orang. Okey. Pergi cari shopping komplek. Pergi. Sampai satu masa tuan-tuan, sampai di Mekah, dia banyak orang duit banyak ni. Dia memang, ustaz, sini kita boleh buat wakaf kau lagi ustaz? Oh, sini banyak tu Sri. Sini kita boleh wakaf Quran, kita boleh wakaf wheelchair, kita boleh wakaf macam-macam lah. Nak cerita panjang kan? Ustaz, ada wakaf lain yang orang lain tak buat?
Pernah tak tanya orang tanya kat lalu? Saya tanya dia, minta maaf aku. Ada tak wakaf lain ataupun kebaikan lain yang orang lain tak pernah buat, aku nak buat? Dia punya kaya tu. Kita pandang baiklah sebab dia nak usaha buat. Cuma dia nak cari kebaikan yang orang lain tak buat lagi. So dia nak grab dulu. Saya pun jenuh fikir macam mana. Dah kali saya gurau dia, saya kata macam ni lah. Kalau Datuk nak, kita wakaf masjid tapi bukan masjid haram lah, masjid lain lah. Kau payah sangat. Gurau-gurau ni kot, tapi betul saya pas kau dia. Tu lejah Datuk Seri aku ni balak. Sebab dia mungkin nak buat baik. So jalan dia. Okey. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Maka saya pernah sampai situ, duduk hotel memang betul-betul depan Masjidil Haram. Bayangkan kita buka-buka tirai kan, nampak terus Masjidil Haram. Jarang-jaranglah dapat kan. Seronok. Tiba-tiba time waktu maghrib, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib. So kita pun waktu tu gulung kain pelikat. Sebab masjid dekat tu kan. Gulung kain pelikat, sarung jubah, buh kupiah, lilit lagi kan. Baru turun eskalator kan, lepas tu terus duduk. Asal-asal sempat tak rakaat pertama. Dan dekat marmah putih je. Dan masuk depan pun. Sebab rasa macam dekat. Nampak tak tuan-tuan? Rupanya Al-A'mash ni orang yang memang standby nak sembahyang. Tu keadaan ketiga. Keadaan keempat, kata para tabi'in dan tabi'un tabi'in yang lain ialah Al-A'mash ni orang yang sentiasa menanti waktu solat. Kita ni azan baru main. Betul? Pernah satu cerita yang saya dengar, budak pondok, tok guru ya, bila azan berkumandang waktu zuhur, dia akan berhentikan kelas, semua pakat pergi ke surau. Kalau kita sebut menaksah, surau kayu dulu ni, pergi sana. Pernah beberapa ketika kuliah habis awal, so budak-budak pun buat kerja masing-masing lah. Bila azan, dia pun pergi masjid. Dan ada satu ketika mereka pergi masjid sebelum azan, tengok ustaz dia dah ada dalam masjid. Mereka pelik, kenapa ustaz sampai awal sangat? Orang azan belum baru sampai. Mereka pun tanya ustaz, kenapa ustaz sampai awal sangat? Patutnya azan belum baru kita sampai. Tok guru dia kata, sesungguhnya azan adalah peringatan buat orang yang lupa waktu solat. Betul atau tidak? Kalau tak betul saya tanya, subuh esok pukul berapa? Jangan tengok depan. Sebab kita semua bukan hafal waktu. Kita hafal waktu bila Ramadan puasa. Tu pun nak buka puasa. Jangan lambat sikit, jangan lajak sikit, tak boleh. Sebab kita ikut sunnah Nabi. Waktu tu sunnah Nabi. Dia pertahan semua tu. 7.31 bukan 7 tu. Tak 7.31. Dia punya pegang. Sebab kita bukan hafal waktu. Sebab tu bila sebut tentang azan adalah peringatan untuk kita. Bila dengar Allah masuk dalam waktu, bersiap siagalah. Maka Al-A'mash di antara orang yang sentiasa mempersiapkan diri, bahkan sentiasa menunggu untuk melaksanakan ibadah yang namanya ibadat wajib ini, puasa dan juga solat. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka saya nak bawa cerita ini untuk kita ambil peringatan. Hidup kita tak lama. Ambillah peluang untuk kita buat kebaikan. Kebaikan kita ni macam-macam. Ni salah satunya, mai kuliah agama. Yang lagi, kita main masjid. Walaupun kita tahu kita ni tak semuanya faqih, tak semuanya alim, tapi setidak-tidaknya duduk je kita dalam rumah Allah, Allah turunkan keberkatan. Tempat mana yang tenang? Ni. Tempat tenang ni. Tuan-tuan pergi pasar malam, tenang tak? Mai 300 kilo dah jauh. Mai sini pula lajak masjid sini. Kata menung nampak dia bang. Menung pula dah. Aku menung tengok. Sakit kepala. Hak tenang mana? Kalau tak percaya ni, tengok kuliah agama. Ni tempat yang paling tenang. Kan? Dok ustaz, tak tenang ustaz. Ni ceramah macam ustaz. Ceramah kurang kami tak tenang dah. Apa maksud tenang? Kita boleh rasa lapar, kita rasa tak ada gangguan. Sebelum sampai masjid, sebelum sampai surau, saya yakin, saya sama macam tuan-tuan, kan kita semua ada masalah. Masuk masjid, sembahyang dengan kuliah, masalah tadi pergi mana? Masalah tadi pergi mana? Hilang. Keluar masjid, mai balik. Oh, ni jenis jin juga ni, tak masuk masjid ni. Masalah tu ada, tapi nampak tak, itu namanya keberkatan. Duduk dengan ulama, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam keadaan kita berhimpun kerana Allah, tenang.
Padahal masalah tadi ada tak? Ada. Saya tak ada masalah. Ui, ada juga masalah. Apa kata tak ada masalah? Tapi bila kita ceramah, apa kata ceramah? Bila kita duduk dengar ceramah, kita duduk dalam majlis ilmu, baca Quran, zikir sebagainya, Allah datangkan ketenangan. Tu tak kira lagi hak ada penyakit, tak boleh tidur malam. Namanya insomnia. Ustaz, mak saya pernah kena lah. Tak boleh tidur malam. Saya kata ubat dia satu je. Kat mana Ustaz nak pergi? Majlis ilmu. Majlis ilmu. Pihak lagi berkesan cari tok guru macam tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah lagi dia muak. Boleh lena. Ni mak tak saya tanya mereka ni. Matahari Jumaat. Boleh bilang siapa hak yang jaga, siapa yang tidur. Paling ramai faham, bukan tidak faham. Faham. Nak abang bagi seronok. Dengar dalam kuliah agama. Nak tunjuk tenang. Bahawa ini di antara kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu. Maka tuan-tuan sahabat rahimakumullah, buatlah kebaikan apa pun saat kita hidup. Cuma peluangnya hanya Allah bagi sekali. Iaitu ketika kita hidup. Muda ataupun tua. Masa bila? Cuba. Kadang-kadang kebaikan ni tak semestinya dalam bentuk kita hadir kuliah, kita main masjid. Tapi kadang-kadang kita bantu orang, kadang-kadang kita derma, kadang-kadang kita nasihat, kadang-kadang segala macam-macam kebaikan itu ada di keliling kita. Paling mudah tuan-tuan saya nak pesan, mai kita punya surau, buat surau ni dah naik taraf jadi surau Jumaat kan. Saya minta tuan-tuan, kita ada satu semangat untuk kita jadi orang yang pemurah. Letakkan dalam kocek kita ni, sebab saya tu yang tak ada kocek. Kalau tuan-tuan ada kocek tu pastikan ada isi. Ada isi. Jangan sampul kosong. Ambil ada isi, maksudnya adalah not warna biru ke, warna merah ke, hak cantik sikit hijau. Bukan hijau terang tu, hijau-hijau tu, hijau besar sikit. Kalau hak yang tu ungu boleh juga. Tiap-tiap kali main bubuh. Porok saya ni. Habis lompong kami. Tak. Setidaknya tuan-tuan, buat keluar tu kerana Allah akan gantikan satu kelebihan dan kebaikan yang lain. Percayalah tuan-tuan, keluar satu akan tambah banyak. Sebab itulah penyair, ada satu penyair kata apa? Unfiq ma fil jib yu'tika minal ghaib. Keluarlah sesuatu daripada poket kamu, nescaya akan hadir dalam bentuk yang gaib. Kita tak jangka. Kalau saya nak ceritakan tuan-tuan, tak payah saya cerita satu. Berakhir dah, habis 9-10. Saya buat satu kisah. Almarhum Datuk Dr. Harundin. Tuan-tuan kenal kan? Dia pun dah meninggal tahun 2016. Dia meninggal, hampir dah 7 tahun dia meninggalkan kita. Tuan-tuan, ni cerita ni dia cerita kat kami dalam kuliah di Darushifa Bangi. Dia cerita depan-depan kami masa budak-budak belajar lah. Dia nak bagi semangat untuk kita ni buat kebaikan. Dia kata pernah satu ketika dia duduk di rumah, ada orang datang jumpa dia. Orang tu dia tak kenal sangat, tapi biasalah, macam tuan-tuan lah, saya kenal Ustaz. Memanglah kenal saya tak apa nak kenal. Banyak sangat kadang kita ni bukanlah ni, sebab memori 256 slow sikit, lambat nak masuk. Dia lambat sikit, speed dia slow, dia tak boleh nak ingat. Jadinya bila orang tu main jumpa Datuk Harundin, dia minta hajat-hajat. Dia kata, Datuk, pendek ceritanya ialah dia nak pinjam duit. Terdesak sebab ada kes yang lain, dia terpaksa pinjam, tak banyak. Dia nak pinjam RM1,000. Dia nak pinjam RM1,000. Kalau macam malam ni lah tuan-tuan, tiba-tiba ada kawan kita dia tak bawa duit, bini telefon, bang balik lagi beli ni pamper bang, anak berak habis lah ni, beli pamper tak? Oh duit tak bawa. Pergi cari siapa ada duit, jumpa kawan kita seorang, Syekh pinjam duit 50 Ish, jap rasa macam bawa. Oh dia punya lakonan, kalau ke atas Amin tu rasa atas bawah macam bawa. Tak bawa lah, minta maaf lah. Padahal tak mau bagi RM50, bukannya murah nak bagi orang, nak pinjam. Bayangkan dia tu, orang nak pinjam RM1,000, pinjam RM1,000, dah lah tak kenal, tak ada kena-kena adik-adik nak pinjam. Dia habaq kat anak dia, Hamdi, ambil duit. Hamdi pun ambil duit, bagi cash RM1,000. Bagi, nah, saya pinjam Ustaz lah. Tak payah, ambil. Ustaz saya nak pinjam, ambil. Dia buat tu 2 kali, 3 kali, yang berjaga. Maksudnya jangan cakap banyak, ambil. Tu kalau Datuk Harun akan lapor pasal lah masa zaman dia hidup. Jadi kawan tu dia baik-baik, terima kasih Ustaz. Niat nak pinjam, Datuk Harun bagi RM1,000. Anak dia pun main kat dia, Baba, ni kita punya program hari ni. Oh tapi malam ni kita ada program dengan Tan Sri, pukul rumah lepas maghrib. Kita pergi sebelum maghrib. Kan selalu kalau kita kan, program bila? Lepas maghrib. Kita pergi Aisyah.
Sebab maghrib baru nak baru nak start mutu gede 8.30 8.45 baru mula. Ni perangai kita kan, perangai Melayu. Orang Islam ni kena betul macam ni. Mula lepas maghrib main 10 baru betul ni. Kita mula pukul 10 pukul 11 baru nak betul tak. Nak turun hujung sebab janji makan hujung. Tu saya kata kalau masjid nak buat nanti ceramah saya ke ceramah mana-mana ustaz, makan sebelum kuliah. Syarat dia sama-sama makan tu kita kuliah pun tak mau. Baru tak lari nak tengok muka-muka mana makan ni. Baik, kata sahabat rahimahullah. Pendek cerita malam tu dia dah habis majlis dengan Tan Sri, dia pun nak balik. Tan Sri dia peluk-peluk dia. Tan Sri bagi satu sampul. Apa ni Tan Sri? Ni saya bagi hadiah kat Datuk. Lah saya mai saja, bukan saya minta apa. Tak, saya nak bagi sesuatu. Dah kau tu nak bagi, dia kata saya terima. Masuk dalam poket dah satu sampul. Dia pun balik. Tidur malam tu, esok pagi dia tengah nak sarapan pagi. Kemudian isteri dia pun tanya dia, abang mana jubah semalam? Jubah nak ambil Dia pun naik ambil turun, abang ni ada satu sampul dalam jubah. Sampul? Oh ada Tan Sri semalam ni bagi. Ambil buka. Dia pun buka. Tuan rasa apa? Kad jemputan kahwin. Apa barang kad jemputan kahwin? Sekeping nota cek berjumlah RM RM10,000 Malaysia. Nampak tak tuan-tuan? Siang tadi buat kebaikan 1,000, malam Allah ganti 10,000. Malam ni tuan-tuan bagi kat saya 1,000, insya-Allah esok pagi tuan-tuan akan dapat 10,000. Macam itu scammer. Jangan berdoa. Itu scammer. Jangan percaya kat manusia, percaya dekat Allah Taala. Manusia akan suka macam tu. Pelaburan anda akan bagi kepada saya dengan nilai ni akan dapat. Kita pun percaya bagi orang tu. Lepas tu bankrupt. Jangan. Percaya dekat. Sebab tu masjid ni tempat terbaik. Apa masuk RM1, insya-Allah apa dapat RM10. Tak dapat RM10, apa dapat benda lain. Mungkin sihat, mungkin anak isteri kita Allah anugerahkan kebaikan, mungkin juga Allah anugerahkan kecemerlangan, macam-macam dengan nilai yang kita bagi tu. Sebab tu kena ada perangai kita ni di mana-mana cuba untuk memberi. Maka ambillah peluang apa-apa kebaikan yang ada. Saya tinggalkan dengan hadis tadi untuk kita beramal dalam kehidupan kita. Saya cukuplah sekadar itu. Peringatan ringkas saya buat semua. Mungkin dah terlajak sampai 9 suku tadi, kata pukul 9 kan. Dia lajak ajin pula lah, ceramah lebih pula. Kan? Sebab lagi nak berkejap di sana pula. Tak apalah, apa pun kita akan jumpa lagi lah insya-Allah. Kalau ada rezeki di lain masa, di lain ketika. Kalau tak jumpa kita di majlis kuliah agama macam ni, mungkin di tempat lain lah. Mungkin di dalam TV, dalam forum perdana, mungkin juga dalam program-program lain yang tuan-tuan akan tengok saya, dan saya pun mungkin akan berjumpa tuan-tuan pula. Kukuk nampak di pasar malam ke, Ustaz Nabil lah contoh, tegur saya siapa tau? Itu main ceramah kat surah Al-Banna. Surah Al-Banna kat mana? Saya pun dah blur lah. Cerebut balik, Ustaz main makan durian dulu tu. Lajak pula, bocok rahsia kita. Bunga. Tak apa. Sebab tadi syarat dia kalau nak makan selepas kan, kambing golek. So kambing golek tak ada, saya kena ambil kereta saya kena golek tayar untuk balik kan. Carilah kambing golek di mana-mana. Okey, baiklah. Cukuplah sekadar itu. Apa yang baik itu datang pada Allah, jadikan sebagai panduan. Yang lemah, yang kurang daripada diri saya, manusia biasa. Kalau ada yang salah juga, saya minta teguran daripada guru-guru saya yang baik ini untuk saya baiki di masa akan datang insya-Allah. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan keberkatan Allah Azza wa Jalla. Saya mau juga lagi. Tak apa. Hak pertama ni nak panggil kali kedua saya nak dengar. Bagi Amin tu kuat boleh. Tapi jangan orang perempuan kuat Amin tu. Tu imam lari balik tu. Tak lagi nak banyak isyak Walaupun depa pun amin. Lari balik. Cukup orang lelaki buat. Cukup dengan suara mereka saja. Yang penting sama-sama kita beramal kebaikan insya-Allah. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.